大家早上好，感谢主的恩典，今天早上我们还可以来到主的面前，主耶稣很爱我们呀，无论我们在家里呀，我相信主的同在呀，主的恩典没有离开我们。Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan ya, hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi, kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Saya percaya sekalipun kita di rumah, tapi saya percaya kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih Tuhan nyata. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari penatua kita Pak Edi Leo. Beliau akan mengajarkan kita tentang arti dari perjamuan kudus ya. Saya percaya ini adalah perintah Tuhan, bukan sekedar basa-basi. Setiap perintah Tuhan itu ada maknanya. Nah, kita mau siapkan hati kita. Minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus ya di rumah masing-masing seperti biasa. Bapak Ibu kalau yang ingin ada roti hosti yang ada tulisannya, ayatnya boleh hubungi Ibu Pramulani ya di nomor telepon ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima paket ya, roti dan anggur juga. Tapi kalau misalnya nggak ada, Bapak Ibu juga bisa pakai roti tawar yang dipotong kecil-kecil, terus kemudian juga bisa ganti dengan sirup ya, warna merah atau juga dengan teh ya. Yang paling penting yang harus kita siapkan adalah hati kita. Karena waktu kita makan perjamuan kudus, firman Tuhan ingatkan kita, Tuhan Yesus sedang mengundang kita. Itu adalah momen yang paling akrab. Kita makan bersama dengan Tuhan, kita makan tubuh Kristus, darah Kristus. Kita diingatkan pengorbanan Yesus, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, menebus kita dengan tubuh dan darahnya. Yang kedua, itu juga merupakan suatu kehormatan, kita bisa akrab dengan Tuhan. Ya, kita boleh, Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus ada di sorga saat ini ya. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia akan tetap di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu di bumi ini. Nah, jadi kita diangkat bersama dengan Tuhan, di depan hadiratnya kita makan bersama dengan Dia. Ini adalah momen yang sangat berharga dan sangat kudus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau makan dengan cara yang pantas, dengan cara yang layak. Kita mau akui dosa-dosa kita. Ya, kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita mau bereskan. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Dan saya percaya Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan pulihkan kita. Kita akan mengalami jamahan Tuhan. Mari ya, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan baik dan Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau beri kami kesempatan. Tuhan, inilah hari perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang pakai penatua-penatua kami Tuhan. Pak Edi Leo, Pak Lukas Tuhan untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan iman kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu. Bapa di sorga, urapi setiap kami. Sehingga kami boleh datang dengan jubah pujian, memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati. Ampuni, kuduskan hidup setiap kami Tuhan. Biar roh pertobatan menguasai hidup kami. Dan kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu dengan jubah kekudusan yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.主感谢你创造这土地，以永恒话语赐下无限生命，用恩
息祝福这地，让我们全心跟随你带领。哦，主感谢你创造这土地，以慈爱浇灌，以喜乐耕耘，无数的白昼黑夜孕育着地，顺服的人情，感恩的心情，现在都只愿以基督的心为心。
称谢赞美主，因他心事广大，慈爱永存。我的心啊，你要一天7次称谢赞美主，因他恩典够用，使我刚强。我的心啊，你要全心全力称谢赞美主，因他心事广大，慈爱永存。我的心啊，你要一天7次称谢赞美主，因他恩典够用，使我刚强。每一次当我感谢赞美主的时候，困境失恋，使我遇见主。你为我成就大事，超过所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的时候，仇敌攻击变为胜利凯歌。你为我差遣福音，击败所有仇敌，我要永远称谢赞美主。我的心啊，你要全心全力称谢赞美主，因他心事广大，慈爱永存。我的心啊，你要一天7次称谢赞美主，因他恩典够用，使我刚强。每一次当我感谢赞美主的时候，困境失恋，使我遇见主。你为我成就大事，超过所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的时候，仇敌攻击变为胜利凯
我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手总是在缠拉着我，把我带在你身边，告诉我当走的路，没有花相思望线，离岸何等的长阔深高，我心发出惊叹，有了主还要什么？我心与主心相连，我一切是要跟随主，永不改变。主，你是我最知心的朋友，主，你是我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手总是在缠拉着我，把我带在你身边，告诉我当走的路，没有花相思望线，离岸何等的长阔深高，我心发出惊叹，有了主还要什么？我心与主心相连，我一切是要跟随主，永不改变。Shalom saudara, apa kabar saudara? Saya harap saudara baik-baik semua ya. Nah saudara, komunitas kerajaan Allah akan terbangun lewat kompak saudara. Kalau setiap pribadi yang ada di dalam kompak saudara melakukan 3 hal. Yang pertama minggu kemarin saudara. Yang pertama adalah membangun manusia rohani saudara. Saya sudah sampaikan saudara minggu kemarin. Sekarang hari ini yang kedua adalah tertanam saudara. Nah, apa maksudnya tertanam? Saya ajak untuk kita melihat sebentar saudaraku di dalam 1 Petrus 2 ayat 5a. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah,
saudara, tertanam artinya terikat, saudara. Saudara sebagai batu yang hidup, terikat dengan batu hidup yang lain, saudara. Di dalam komunitas sepakat saudara. Dengan saudara yang lain di dalam komunitas itu. Nah, itulah sebabnya saudara, setiap kita nggak bisa bebas mau kita sendiri setelah kita menjadi ciptaan baru yang tertanam di dalam tubuh Kristus. Nah, itulah sebabnya saudara, saya mau saudara sadar betul bahwa saudara harus terikat dengan teman kompak saudara. Dan ketika saudara terikat dengan teman kompak saudara, maka kompak saudara akan menjadi kompak yang terikat satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya mau saudara tahu apa sebenarnya yang mengikat kita. Apa yang mengikat saudara dengan teman kompak saudara? Di sini saya catat ada 3 hal, saudara. Paling tidak. Yang pertama adalah kasih Tuhan. Perhatikan, saudara. Kasih Tuhanlah yang bisa mengikat kita menjadi satu. Yang kedua, visi dari Tuhan. Bukankah visi bisa mempersatukan kita, saudara? Itulah sebabnya saudara pastikan saudara tertanam di dalam sebuah tubuh lokal, jemaat lokal yang memiliki visi dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, komitmen kita terhadap tubuh di mana kita tertanam di dalamnya. Artinya apa? Saudara harus memiliki komitmen saudara terhadap jemaat lokal di mana saudara berada. Nah, dengan kasih Tuhan, visi dari Tuhan, dan komitmen saudara terhadap tubuhnya Tuhan, maka saudara diikat satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya yakin sekali ketika saudara sudah mulai terikat di dalam sebuah komunitas yang sepakat, maka komunitas yang sepakat ini juga akan bermultiplikasi, melahirkan komunitas yang sepakat, yang memiliki DNA yang sama. DNA-nya adalah 3 tadi, saudara. Kasih dari Tuhan, visi dari Tuhan, komitmen kita terhadap tubuhnya Tuhan. Nah, ketika kompak mulai bermultiplikasi, maka yang harus menjadi target kompak adalah melahirkan dan membangun komunitas kerajaan Allah. Apa itu maksudnya komunitas kerajaan Allah? Sesungguhnya komunitas kerajaan Allah inilah pos kerajaan surga yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya saudara, goal target kompak adalah membangun pos kerajaan surga yang ada di bumi, yang kita sebut sebagai komunitas kerajaan Allah. Saya yakin sekali saudara, ketika pos-pos ini mulai kita bangun, maka sesungguhnya kita sedang menyelesaikan misi Bapa di bumi ini. Nah, saudara, jadi saudara, apa sebenarnya yang kita harus bangun di dalam komunitas kerajaan Allah ini? Sesungguhnya mendatangkan kerajaan Allah, menyelesaikan misi Bapa itu sebenarnya apa? Ketika kita sedang membawa budaya kerajaan Allah. Nah, budaya kerajaan Allah inilah yang kita harus bangun. Budaya itu apa, saudara? Perhatikan baik-baik. Budaya itu adalah saling mengasihi. Perhatikan, saling mengasihi yang membawa kuasa dan kebenaran dari kerajaan Allah ini. Ingat, saling mengasihi. Ini yang harus kita bangun dari sejak awal. Dengan membawa kuasa dan kebenaran. Nah, itulah sebabnya saudara, Yesus menekankan kepada kita di dalam perjanjian baru. Dia memberikan perintah yang baru. Perintahnya apa, saudara? Yang diambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatiin saudaraku. Ya, ini perintah terbaru untuk manusia-manusia perjanjian baru. Ini dari Yesus langsung, saudara.
Kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Artinya kita mengasihi dengan kasihnya Yesus yang diberikan kepada kita. Perhatiin, ayat 35-nya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang kita bangun di dalam komunitas kerajaan. Sehingga dunia melihat siapa kita. Apa itu komunitas kerajaan? Dia adalah pos kerajaan surga yang ditanam di bumi ini oleh Sang Raja, oleh Yesus sendiri di dalam kita. Haleluya. Terus saudara, siapkan diri saudara untuk diperlengkapi. Sebentar saudara akan diperlengkapi lagi. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, shalom saudara. 哈利路亚，亲爱的弟兄姊妹平安。 Kita bersyukur hari ini kita mau melanjutkan renungan kita tentang perjamuan kudus. 弟兄姊妹，今天我们要继续思想我们曾经讲过的这个圣餐。 Nah, sebelumnya kita sudah belajar 3 aspek tentang perjamuan kudus. 之前我们已经学了3个关于圣餐的原则。 Perjamuan kudus adalah saudara mengingat kematian Yesus. 圣餐是我们纪念基督的死。 Kemudian saudara, perjamuan kudus juga adalah kita benar-benar diteguhkan dalam perjanjian yang baru. 第二，就是在新约里面，我们再一次的被坚固。 Dan juga saudara, perjamuan kudus adalah memberitakan kematian Yesus sampai dia datang. 第三，圣餐是我们把主的死宣扬出来，一直到他再来。 Nah, sekarang kita akan mempelajari 4 aspek lainnya tentang perjamuan kudus. 那现在我们要再学其他的4个原则关于圣餐。 Nah, mari kita lihat saudaraku selanjutnya dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. 那弟兄姊妹，现在我们来看，在哥林多前书第11章27到29节。 Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 所以无论何人不按理吃主的饼，喝主的杯，就是犯主的身，主的血。 Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 人应当自己审查，然后吃这饼，喝这杯。 Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 因为人吃喝若不分别是主的身体，就是吃喝自己的罪了。 Nah, Alkitab bilang saudara, waktu kita makan perjamuan kudus, kita harus makan dengan cara yang layak. 圣经里告诉我们，当我们用圣餐的时候，我们是应该按着礼仪吃。 Nah, kalau tidak saudara, kita berdosa terhadap tubuh dan darah 如果 Kristus. 不是的话，我们就干犯了主跟主的血。 Nah, bagaimanakah caranya kita makan dengan cara yang layak? 那弟兄姊妹，我们怎么样子用一个按着主的礼来吃呢？ Kita harus menguji diri kita katanya. 这里说到，我们应该自己审查， Dan kita harus mengakui tubuh Kristus, saudara. 然后我们要承认主的身体。 Nah, dalam bahasa aslinya, saudara, artinya kita harus membedakan tubuh Kristus. 那如果在原文，在中文也是一样，我们是分别主的身体。 Artinya gini, saudara, memang roti itu roti biasa, anggur itu anggur 它 biasa, 的意思，这个饼是普通的饼，这个酒、这个杯也是普通的。 tapi kita harus bedakan ini bukan sekedar roti biasa dan anggur biasa. 那我们要把它分别出来，这个不是普普通通的饼或者是杯。 Kenapa, saudara? 为什么这样子呢？ Karena di dalam roti itu hadir tubuh Kristus secara rohani. 因为在这个饼里面有主的，是属灵的主的身体的存在在这里。 Ya, di dalam saudaraku anggur itu juga
hadir darah Yesus secara rohani. 在这个酒里面也是属灵方面说到，主的血也在这个里面。 Jadi waktu kita makan, 所以 saudara, 当我们吃的时候， kita bersekutu dengan tubuh dan darah 我 Kristus. 们跟主的身体、主的血是连在一起的。 Nah, bukan hanya dengan tubuh Kristus secara pribadi, 那弟兄姊妹不单单是个人的， tapi nanti kita lihat juga dengan tubuh Kristus secara korporat. 如果我们也要看见是这个整体的合一。 Artinya, saudara, kalau kita makan dan minum perjamuan kudus ini, 他的意思就是，当我们吃跟我们喝这个圣餐的时候， kita harus menghargai tubuh Kristus. 我们一定要尊重主的身体， Karena tubuh Kristus adalah milik Kristus sendiri. 因为基督的身体是基督自己所拥有的， Jadi kita harus menghargai saudara-saudara seiman kita. 所以我们也要尊重我们其他的弟兄姊妹。 Kita tidak boleh menghina 我 saudara 们不 seiman 可以 kita. 去小看我们的弟兄姊妹。 Apalagi saudaraku, kita ya merusak tubuh Kristus. 何况如果我们去破坏基督的身体， Nah, kalau kita merusak tubuh Kristus, 弟 saudara, 兄姊妹，如果我们破坏了基督的身体， Kristus sendiri yang sangat-sangat sedih. 基督他本身他是非常非常伤痛。 Misalnya, saudara, kalau saudara rusak tubuh saya, 比如说，弟兄姊妹，你把我的身体给破坏了， nah tentu saya sedih sekali, saudara. 当然我很伤心。 Itu sebabnya, saudara, kalau ada orang yang terus melukai tubuh saya, 所以，如果有人不断的伤害我的身体， pasti saudara saya bela diri. 我一定会自护。 Ya, nah makanya di sini dibilang, saudara, ya, kalau ada orang yang terus merusak tubuh Kristus, 说这里如果有人不断的在那里破坏主的身体， maka saudara, Tuhan sendiri akan disiplin orang itu. 这里说到主自己将会去教训这个人。 Ya, nah, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-30 sampai 32. 我们要看从30到32节， Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. 因为在你们中间有好些软弱或患病的，死的也不少。 Wow, saudara, jadi kalau orang terus melukai, menyakiti tubuh Kristus, 所以，如果有人不断去伤害或者是破坏基督的身体， maka Tuhan sendiri akan mendisiplin orang itu. 那主他自己将会要去教训这个人。 Ya, tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 可是，如果我们自己警醒查考自己，这个罪就这个惩罚就不会临到我 Tapi 们。 kalau kita mengaku dosa kita, 那 saudara, 弟兄姊妹，如果我们承认我们的罪， Tuhan ampuni saya, 主 Tuhan. 啊，求你饶恕我， Saya sudah menyakiti tubuhmu, 我 Tuhan. 已经伤害了你的身 Aku 体。 bertobat dari dosa ini, 主啊， Tuhan. 我从这个罪里我要悔改。 Tuhan bilang, saudara, hukuman tidak menimpa kita. 这里说的这个惩罚就不会临到我们， Ya, bahkan penyakit-penyakit yang tadi itu bisa sembuh. 包括刚才那些患病的、病痛的也得到医治。 Jadi saudaraku, kalau kita makan dengan cara yang layak, 那弟兄姊妹，如果我们按照正确的方式，我们去， saya percaya banyak kesembuhan bisa 所 terjadi. 以我相信一定会有很多很多的医治。 Ya, ayat 31 bilang, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. 这里说到，如果我们分别自己，就不自受责。 Jadi ini hukuman ini bukan hukuman supaya kita masuk neraka. 那弟兄姊妹，这个惩罚不是叫我们进到地狱的惩罚， Justru adalah baik buat kita supaya kita jangan dihukum bersama dunia ini. 而是这个是对我们有好处的，叫我们不跟这个世界一起被灭。 Jadi saudara, mari kita mau makan perjamuan kudus dengan menguji diri kita dan membedakan tubuh Kristus. 那所以，我们当用这个圣餐的时候，我们要自己审查自己，然后我们也要分别从他的身体里。 Inilah dia, saudaraku, aspek yang keempat tentang perjamuan kudus. 那弟兄姊妹，这个就是用圣餐的第4个原则。 Nah, yang kelima, saudara, 那第5个原则， kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai ayat 17. 我们要看在哥林多前书第10章16
到17节。 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? 我们所祝福的杯，岂不是领受基督的血吗？ Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 我们所拨开的饼，岂不是统领基督的身体吗？ Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 我们虽多，乃是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。 Nah, aspek yang kelima dari perjamuan kudus adalah ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. 弟兄姊妹，当我们用这个圣餐，第6个原则的就是跟基督的身体合而为一， Jadi kita bersekutu, saudara. 就是我们成为联络。 Wow, luar biasa sekali, 弟兄 saudara. 姊妹，这个非常非常的好。 Waktu kita bersekutu dengan tubuh Kristus, 当我们跟基督的身体联络在一起的时候， maka kita mengalami berkat-berkat ya yang datang dari penebusan Kristus itu. 我们就能够从主那里得到一切救赎的祝福。 Dan bukan hanya itu, kita bersekutu dengan darah Kristus. 不单单是这样子，我们跟基督的血也联络在一起。 Ya, apa yang diberikan oleh darah itu kita alami, saudaraku. 这个血所发生的事情，我们都能够经历到。 Kita bukan hanya bersekutu dengan tubuh Kristus secara pribadi, 我们不单单是个人的跟基督的身体联络在一起， tapi juga tubuh Kristus secara korporat. 而是我们跟团体性的 Jadi 联络在一起。 makin kita makan perjamuan kudus, 所以，如果我们越用圣餐的话， makin kuat persekutuan kita dengan Sang Kepala Kristus, 我们跟基督，我们这位头联络得更深。 tapi juga semakin erat persekutuan kita dengan sesama. 我们跟其他的弟兄姊妹的联络也是越来越紧。 Makin kita makan perjamuan kudus, 我们越拨饼得多， apalagi makin kita menguji diri kita, 何况如果我们再加上我们自己检查自己， maka tubuh Kristus makin sehat, 所以基督的身体也变成越来越健康， makin suci, 也越来越洁净， makin tidak ada dosa korporat, gimana kita saling melukai. 也没有在团体上面各自各的纷争没有了。 Ini menyebabkan saudaraku tubuh Kristus makin bersatu. 所以这个令到基督的身体能够越来越合一。 Nah, ini dahsyat sekali kalau kita alami 弟兄姊 terus. 妹，如果我们能够经历到这个，我们就非常的厉害。 Nah, kita lihat lagi saudaraku, selanjutnya 我们再看在下一面， ya. Kalau kita baca ayat 16 sampai ayat 17 1 Korintus 10, 如果我们继续看16、17节，在哥林多前书10章， khususnya ayat 17, 特别就是在第10。 bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 他说：“我们虽然是多的，乃是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一块饼， Jadi kita mendapat bagian. 所以我们能够分受到。 Nah, kata mendapat bagian ini saudara, 弟兄姊妹，这里所说的分受到， ya, jadi kita saudaraku ikut ya berpartisipasi, dapat bagian dalam tubuh Kristus ya yang sudah dipecah-pecahkan itu. 就是他的意思，在基督的身体里面已经被破碎了，可是我们能够得到他的份。 Nah, apa saudaraku maknanya di sini? 那弟兄姊妹，这个概念是什么呢？ Ya, ketika kita mendapat bagian dalam tubuh Kristus ini, 当我们在基督的身体里面，我们得到我们的部分的时候， maka saudara kita semakin diteguhkan bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus, 我们再一次的被坚固，我们跟基督已经是在一起了。 sehingga kita makin diteguhkan kita telah menerima hidup yang kekal. 所以我们再一次也被坚固，说我们已经得到这个永生。 Coba kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. 我们再看在约翰福音第6 6章53 sampai 54. 53到54节， Maka kata Yesus kepada mereka, 所以
耶稣就对他们说 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 这里说到，我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。 Nah, saudara, maksudnya apa ayat ini? 弟兄姊妹，这个圣经节是什么意思？ Apakah Tuhan mengajarkan kanibalisme atau saudaraku Dracula? 是不是神在教我们好像野兽一样，或者是这个鬼一样的吸血呢？ Ya, saudara, bukan. 不是这个意思， Ya, maksudnya gini saudara. 他的意思是这样子。 Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当我们相信主耶稣基督的时候， ya, berarti saudaraku, ya, kita terima Yesus, 就是那个时候我们接受了主耶稣， maka saudaraku, tubuh Kristus yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu itu, 主耶稣的身体在2000年那个时候牺牲的， ya, dia bersatu dengan kita. 他的意思就是跟我们合在一起。 Nah, itulah istilah makan, bersatu saudaraku. 这个所说的吃，就是合在一起的意思， Ya, juga darah Yesus yang ditumpahkan buat kita 2000 tahun yang lalu 也是在2000年前主耶稣的宝血流出来， saudaraku, ya, diterima oleh kita. Kita bersatu dengan darah 当 itu. 我们接受时候，我们跟他的血也是合在一起。 Nah, ketika kita terima tubuh dan darah Yesus ini, 弟兄姊妹，当我们接受他的身体，接受他的血， kita bersatu dengan Kristus, 我们跟基督合在一起， langsung kita menerima hidup yang 我 kekal. 们那个时候就马上得到永生。 Itulah artinya, saudaraku, kita makan tubuhnya dan minum darahnya. 这里所说的吃人子的肉、喝人子的血的意思， Artinya kita bersatu dengan Kristus. 他的意思就是我们跟基督已经变成一起。 Nah, waktu kita makan perjamuan kudus, 弟 saudara, 兄姊妹，当我们用圣餐的时候， kita semakin diteguhkan. 我们再一次的被坚固了， Kita mempunyai hidup yang kekal. 我们有这个永生的生命。 Nah, bukan hanya kita mempunyai hidup yang kekal. 弟兄姊妹，不单是我们有永生的生命， Ayat 54 bilang, 在54节说， barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。 Wow, saudaraku, tubuh kita satu hari kelak dapat jaminan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，我们的身体，它因信，它担保，有一天我们要再复活起来。 Tahukah saudaraku, waktu kita bangkit dari kematian, 你知道吗？当我们从死里复活的时候， sebenarnya saudara, ya, bahan di mana kita dibangkitkan itu berasal dari bahan tubuh kita yang lama. 当我们被复活起来的时候，我们的材料就是当我们死的时候被复活的。 Waktu seseorang mati, saudara, 当一个人死了， unsur-unsur tubuhnya terurai. 身体上的这些因素都已经腐化了。 Ya, tetapi saudara, waktu nanti kita dibangkitkan, 可是弟兄姊妹，当以后我们复活的时候， ya, bahannya yang dipakai bahan yang sama. 那用的材料、用的东西都是以前的。 Tapi saudaraku, waktu dibangkitkan diberi tubuh kemuliaan, 可 saudara. 是当我们复活的时候，我们有一个荣耀的身体， Yaitu tubuh yang mulia seperti tubuhnya Tuhan waktu dia sudah bangkit. 同样的身体，同样的荣耀的身体，好像主耶稣复活时候那个。 Jadi saudara, waktu kita makan, ya, perjamuan ini, 所 saudara, 以弟兄姊妹，当我们用这个圣餐的时候， saya percaya saudaraku, ya, tubuh kita dimeteraikan oleh Tuhan. 我相信我们的身体再一次被印记了。 Tubuh kita beda dengan tubuh orang yang belum terima Yesus. 我们的身体跟没有信主的人的身体是不一样的。 Tubuh kita udah dimeteraikan, 我 saudara. 们的身体有被印记。 Pada waktu sangkakala dibunyi, 当主再来有这个喇叭响的时候， kebangkitan terjadi, saudara. 当有大复活的时候， Maka semua unsur-unsur tubuh kita yang udah terurai dikumpulkan kembali. 当我们已经腐化了的这些身体的因素，再一次的重新 Ya, dikumpulkan dari liang kubur, 从我们的坟墓里面
再一次的， Ada yang dari laut 可能有 katanya 在海里面出来， dikumpulkan saudara. 再一次的被聚集起来， Kita bangkit kembali, 我们复活了， menerima tubuh kemuliaan. 我们能够接受荣耀的身体。 Ini hanya terjadi buat orang yang sudah nyatu dengan tubuh dan darah Yesus. 这个一成就只是对那些已经跟基督身体连在一起的人才能发生。 Jadi kalau kita makan dan minum perjamuan kudus, 所以弟兄姊妹，当我们用这个薄饼用圣餐的时候， kita saudaraku semakin diteguhkan bahwa kita udah bersatu dengan Kristus saudara. 所以我们再一次的被坚固，我们跟基督已经是一起。 Ada jaminan kita pasti dibangkitkan. 我们有保障，我们一定能够复活的。 Nah, yang terakhir saudara, 那弟兄姊妹，最后 ya, kita baca 1 Korintus 10 21 sampai 22. 我们再看哥林多前书第10章 Apa 第21 aspek 节。 apa aspek perjamuan kudus yang terakhir saudara? 这个圣餐概念最后的一点是什么？ Ya, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. 你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。 Atau maukah kamu membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? 我们何若主的愤恨呢？我们比他还有能力吗？ Jadi saudara, di sini ketika kita makan perjamuan Tuhan, 弟兄姊妹，当我们吃主的宴席的 kita 时候， dipisahkan dari perjamuan roh-roh jahat. 我们从鬼的宴席那里给分别出来。 Tuh kita makan saudaraku, kita minum cawannya Tuhan, 当我们喝主的杯的时候， kita juga dipisahkan dari cawan roh-roh jahat. 我们也从鬼的杯里面分别出来。 Jadi dalam perjamuan kudus ada pemisahan 那 saudara. 所以弟兄姊妹，在圣餐里面我们有分别， Di situ terjadi kekudusan Tuhan. 在那里有基督的圣洁。 Berarti makin makan perjamuan, 所以如果我们越用圣餐， kita makin kudus 我 saudara. 们越来越圣洁， Itu sebabnya disebut perjamuan kudus. 所以叫做圣餐。 Saudara, makanya saya percaya waktu kita makan perjamuan, 所以弟兄姊妹，我相信当我们吃圣餐的时候， kita bisa lepas dari hal-hal yang tidak kudus. 我们能够从不圣洁的里面，我们分离出来。 Kita lepas dari ikatan-ikatan roh-roh jahat. 我们能够从撒旦魔鬼的捆绑里面，我们分离出 Kita 来。 bisa lepas dari saudaraku ya penyembahan-penyembahan berhala. 我们能够从拜偶像里面分离出来， Kita bisa lepas saudara. 我们能够分离出来， Karena kuasa perjamuan kudus itu dahsyat sekali. 因为圣餐的能力是非常非常的大。 Mari saudaraku kita praktekkan kuasa perjamuan kudus ini. 弟兄姊妹，我们来施行圣餐的能力， Kita sesering mungkin praktek perjamuan kudus 所以 ini. 我们要常常的用圣餐。 Praktekkan saudaraku ya di komsel-komsel ataupun di kompak-kompak kita. 我们在小组里面，或者是在我们微小组里面，我们施行。 Saudara akan merasakan berkatnya luar 弟 biasa. 兄姊妹，你就能够感受到这个祝福是有多么的大。 Saya doakan supaya saudara mengalaminya tiap hari kalau perlu. 我要为你祷告，如果能够的话，每一天去经历。 Haleluya saudara. 谢主， Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。 Tuhan kami bersyukur Tuhan. 主啊，我们感谢你。 Betapa dahsyatnya kuasa perjamuan kudus 主 itu. 啊，这个圣餐的力量是有多么的大。 Kami berdoa supaya setiap kami yang dengar kebenaran ini. 主，我们恳求每一位弟兄姊妹听见的， Kami mengalami makna perjamuan 我们 kudus 也 ini. 能够经历到圣餐的。 Kami percaya yang sakit disembuhkan 我们 Tuhan. 相信有病痛的得到医治， Yang terikat 我 dilepaskan 们 Tuhan. 相信被捆绑的得到释放。 Yang sempat Tuhan menerima penghukuman, dibebaskan dari penghukuman itu. 曾经受到惩罚的，也能够从这个惩罚里面得胜出来。 Tuhan, kami hidupnya yang tidak kudus, dikuduskan Tuhan. 我们生活的不圣洁，能够变成圣洁。 Kami yang terikat dengan semua ikatan dari dunia ini, terlepas Tuhan. 我们被世界的捆绑的，也能够得到释放。 Kami mau terima berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. 主，我们要接受你这么大的福。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢你。 Dalam nama 我们 Yesus, 奉主耶稣的名， kami mau Tuhan mengalaminya. 主啊，我们要经历你。
Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Puji Tuhan saudara. 感谢主弟兄姊妹， Mari kita mau terima berkat Tuhan. 我们要接受从主来的， Biarlah berkat dari Allah Bapa, 从天父来的祝福， cinta kasih dari Tuhan 从 Yesus 主耶 Kristus, 稣来的慈爱， persekutuan dalam Roh 跟 Kudus 圣灵的同在， menyertai saudara dari sekarang sampai 要与 selama-lamanya. 弟兄姊妹同在，从现在一直到永永远远。 Amin. 阿门。